Makanan bagi hati. Hati perlu dijaga pemakanannya kerana ia saling bergantung dengan tindakan lahir kita. Jadi Imam Hasan Al-Banna menyebut bahawa makanan bagi hati adalah Al-Quran. Hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok bahawa hati ni yang kawal keseluruhan kita nak tanduk kita dan jasad kita. Sekarang ni bila kita ada masalah, apa dia punya ubat dia, apa makanan dia, Imam Hasan Al-Banna sebut dia adalah Al-Quran. Hati dan perbuatan manusia punya kaitan yang rapat dan kedua-duanya saling bergantung. Perbuatan yang tidak baik boleh mengotorkan hati sebagaimana firman Allah SWT pada ayat 14 surah Mutaffifin. Surah Mutaffifin, surah yang ke-83 ayat 14, Allah kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerja itu telah menutupi hati mereka. Makna tuan-tuan, setiap perbuatan kita dia boleh menjejaskan hati kita dan hati kita juga menjejaskan perbuatan kita. Dia yang sebenarnya timbal balik, two ways. Punya apa dia panggil apa? Dia panggil efek tuan-tuan. Hati yang kotor boleh menghasilkan perbuatan tidak baik, perbuatan tidak baik boleh mengotorkan hati. Dia macam tu. Okey. Jadi kalau kita lihat ayat ni datang dengan hadis Rasulullah SAW, yang kita selalu dengar bahawa setiap perbuatan yang tidak baik itu akan bentuk titik hitam di hati kita. Itu hadis yang datang. Jadi kalau kita lihat, manakala hati yang kotor akan melemahkan pemikiran, seterusnya melahirkan tindak tanduk yang tidak berkualiti. Rujuk hadis sebelum ini, perbincangan terperinci mengenai hati boleh rujuk dalam penulisan Imam Ghazali dan Ibn Jauziyah. Perkara terpenting di sini adalah bagaimana menjaga kesihatan hati ini. Itu perkara yang paling penting. Okey, bagaimana mengubat hati yang kotor atau berpenyakit disebabkan dosa-dosa atas perbuatan kita setiap hari. Okey, ingat manusia tidak terlepas daripada dosa setiap hari yang boleh melemahkan serta menimbulkan penyakit di hatinya. Oleh sebab itulah hati perlu diubat dan makanan yang sihat setiap hari sebagaimana jasmani mendapat makanan yang berzat. Apakah makanan yang ubat bagi hati ini? Allah sebut tu pada surah Al-Isra. Pada surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 82, Allah sebut wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan daripada Al-Quran itu apa yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin, penyembuh bagi hati dia, dan tidak ia menambah orang zalim itu kecuali kerugian. Yang ni dia panggil ilmu apa tuan-tuan? Yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Pembersihan apa? Jiwa. Selalu orang sebut apa ni? Kalau dalam bahasa biasa orang sebut apa? Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Orang sebut ilmu tasawuf, betul? Tapi tuan-tuan, saya nak tak kira tuan-tuan. Tuan-tuan nak sebut tazkiyatun nafs ke, pembersihan jiwa ke? Tuan-tuan nak sebut ilmu tasawuf ke? Tuan-tuan nak sebut ilmu apa? Apa lagi? Usuluddin ke? Ilmu tauhid ke? Tapi tuan-tuan satu je. Dia punya approach dia kena pakai apa? Al-Quran. Hari ini kalau tuan-tuan mengaji tasawuf, tuan-tuan tak pakai Al-Quran, dia tidak akan bagi kesan. Kadang-kadang hari ini orang mengaji tasawuf tuan-tuan, dia zikir berapa kali? 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Saya bukan kata tak boleh zikir tuan-tuan. Kalau zikir hari ini apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey? Sekarang ni dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada pula kata zikir hati, zikir dengan hati. Apa makna zikir dengan hati? Baca tu dekat hati. La ilaha illallah. Tapi apa makna la ilaha illallah? Saya beritahu dulu apa makna la ilaha illallah. Apa makna ilahun? Ilahun tu maknanya ma'budun, tuan-tuan. Ilahun tu maknanya ma'budun. Dalil dia duduk pada iyyaka na'budu. Itu satu. Maknanya pengabdian. Tidak ada sebarang pengabdian kecuali pada Allah. Dan makna ma'budun tu pula tuan-tuan, dia makna dia yang satu lagi, tafsir yang kedua disebut sebagai mahbubun. Pada ayat 165 surah Al-Baqarah. So sekarang ni perkataan ilahun tu Tuhan, kita panggil Tuhan. Tuhan tu maknanya pengabdian. Dan tafsiran yang kedua disebut sebagai kecintaan. Bila kita cinta suatu benda, kita akan fokus pada benda tu. Okey? So bila kita kata pengabdian, nak taat pada Allah. So bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada sebarang pengabdian, kita nak cakap apa? Kita nak kata ya Allah, saya berazam nak taat pada kamu. Itu makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak cakap ya Allah, saya berazam nak taat pada kamu. Saya berazam nak ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Saya berazam nak belajar Al-Quran tu sungguh-sungguh dan apply dia dalam saya punya
kehidupan saya, aktiviti kehidupan saya sepanjang hidup saya. Itu makna la ilaha illallah. Maknanya tuan-tuan, hari ini kalau orang belajar ilmu tasawuf, pembersihan hati ni, okey, kalau dia belajar tu dia tak mengaji Quran tuan-tuan, maknanya perkataan la ilaha illallah tu satu kebohongan kepada Allah. Sebab dia cakap lain, dia buat lain. Sebab bila kita kata la ilaha illallah, maknanya kita berazam nak taat kepada Allah, nak ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu nak kena ambil perhatian tuan. Sebab hari ni bila kita nak belajar, jangan main ikut-ikut tuan-tuan. Belajar dengan cara yang betul. Apa makna belajar dengan cara betul? Belajar perkara yang boleh bagi kita right understanding. Apa modul yang boleh bagi kita right understanding tuan-tuan? Saya nak tanya. Yang takkan buat kita keliru, modul dia zalikal kitabul la raiba fi. Allah kata this is the only book yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran, tidak ada kekeliruan pada dia. Kita takkan confuse tuan-tuan kalau kita belajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan boleh term apa juga, tuan-tuan nak cakap tasawuf ke, tuan-tuan nak cakap ilmu tauhid ke apa semua, tapi kalau tuan-tuan tidak guna Al-Quran, dia tidak akan tunjuk tuan-tuan jalan yang betul. Ini dia panggil ilmu pembersihan jiwa. Sebab jiwa kita hanya boleh dibersihkan oleh apa? Al-Quran sahaja. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Dia kata jiwa kita boleh dibersihkan dengan zikir. Okey, apa makna zikir? Dalam Quran pada surah Al-Hijr tuan-tuan, pada surah Al-Hijr, okey, ayat 9. Tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Hijr ayat 9, makna zikir tu adalah apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra. Az-zikra tu mana? Al-Quran. So hari ni kalau kita nak berzikir tuan-tuan, zikir yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Yang sebenarnya zikir ni apa tuan-tuan? Zikir ni adalah ingat Allah. Apa makna ingat Allah? Ingat Allah maknanya patuh pada Allah. Ingat Allah maknanya ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Hari ni kalau kita cakap la ilaha illallah, kita tak patuh pada Allah, kita tak ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, mana zikir kita tu cuma angan-angan dan kata-kata di mulut saja. Dia tak bagi kesan kepada kita punya akhlak. Itu kita kena ambil apa? Ambil perhatian. Itu sebab kenapa tuan-tuan, apa juga konsep dalam kehidupan ni, kita kena rujuk pada Al-Quran. Itu sebab kenapa Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih satu perkara, balik pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan balik mata-mata pada tok guru kita. Boleh rujuk pada tok guru kita, tapi tok guru kita kena rujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW disebut apa? Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kamu apa? Dua perkara. Bukan Rasulullah kata taraktu fikum al-ulama, tak ada. Allah tak cakap macam tu. Allah kata taraktu fikum amrayn, dua perkara. Lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang kepada perkara tersebut. Okey, apa dia? Al-Quran wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Sunnah. So hari ini bukan kita tak boleh belajar sama guru, tidak. Tapi modul dia, kitab yang paling penting yang kita nak kena guna adalah Al-Quran. Tidak kira lah tuan-tuan mengaji fiqh, tidak kira lah tuan-tuan mengaji sirah, tidak kira tuan-tuan mengaji apa juga tuan-tuan. Sebab pembahagian ni semua dulu tuan-tuan, zaman Rasulullah mana ada tuan-tuan pembahagian-pembahagian ni. Itu sebab hari ni apabila dia buat pembahagian ni, orang cakap saya ni ulama fiqh, tauhid tak berapa gerti sangat. Ada ke macam tu tuan-tuan? Islam dia tidak buat pembahagian seperti itu. Yang nak kena belajar semua tuan-tuan, sebab keseluruhan Al-Quran merangkumi semua perkara. Sirah ada kat situ, fiqh ada kat situ. Nampak tu. Itu sebab hari ni bila kita nak mengaji fiqh, jangan kita terlepas daripada Al-Quran. Okey, Quran kena ada sebelah kita. Sebab kitab tuan-tuan ditulis oleh manusia. So nak pastikan kitab tuan-tuan dia within dia punya boundary perbahasan kitab tu, Quran kena ada, supaya nak elakkan apa juga statement yang datang daripada apa kitab itu melampaui apa tu prinsip dalam Quran. Tu sebab hari ni tuan-tuan tengok niat, macam saya cakap dulu, bila kita kata niat, banyak hari ni orang sebut lintasan di hati, sedangkan dalam Quran tak sebut macam tu. Dalam Quran sebut bima kasabat qulubukum, apa yang dilakukan oleh hati kamu. Dan diterima niat tu sebagai apa? Azmun, keazaman, bukan lintasan di hati. Tapi dalam sebahagian, bukan keseluruhan, sebahagian, segelintir lah buku-buku fiqh ni disebut sebagai lintasan di hati.
Cuma tuan-tuan cakap lintas hati apa? Lintas saja. Lintas saja hati. Kan tuan-tuan, niat adalah strong determination. Kenapa kita jadi macam tu? Sebab kita rujuk pada Al-Quran. Yang ni tuan-tuan. Yang ni kita nak ambil perhatian. Moga-moga tuan-tuan sedikit sebanyak yang kita bincang pada hari ini, Allah bagi kita petunjuk dan hidayat, supaya kita dapat right understanding tuan-tuan. Hidayat ni mana? Right understanding dan right action. Okey, dan ia hanya ada dalam Al-Quran saja yang dipanggil al-hidayah. Okey, itu sebab apa juga pembahasan mesti rujuk pada Al-Quran. Okey, setakat tu tuan-tuan. Dan kita sambung lagi pada, kita berhenti pada muka surat 20 tu, nanti besok kita sambung pada muka surat 21 bulan depan insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi flyers tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak apa, tolong minta kerjasama tuan-tuan, boleh sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, sebab apa? Sebab program ni tuan-tuan dia ada sumbangan kepada surau dan juga ada sumbangan kepada Mak Tafiz yang program kita buat untuk hari Ahad. Sebahagian daripada yuran audien bayar tu kita akan sumbang kepada Surau Alam Sari di Bangi dan kepada Mak Tafiz kita lah. Lepas tu dalam masa yang sama seperti biasa tuan-tuan, siapa-siapa nak bagi sumbangan kepada Mak Tafiz, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran pada hari ini. Wallahu a'lam.